Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ahayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi di alam maya online, dibawa oleh Masjid Sarjana Utama kuliah Ma'arif biasanya, dengan kitab bimbingan mukminin pada mencari redha Rabbul Alamin. Pada siri yang lalu saya telah membahaskan tentang galakan supaya kita bersama-sama berkongsi harta, membantu antara satu sama lain, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu membantu yang kurang berkemampuan. InsyaAllah pada kali ini kita sambung lagi saranan-saranan daripada Al-Quran dan Sunnah, galakan-galakan daripada baginda SAW supaya kita saling membantu, menggalakkan kita supaya memberi. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata pada hari kiamat, di hari kiamat kelak, Allah Ta'ala berfirman kepada anak Adam, wahai anak Adam, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku. Maka si anak Adam tadi berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Bila Allah Ta'ala sebut begitu, kenapa bila aku sakit engkau tidak datang menziarahi aku? Maka sebagai seorang hamba Allah, mustahil bagaimana Allah Ta'ala bisa ditimpa penyakit, maksudnya, sedangkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka jawab Allah, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menjenguknya, nescaya engkau mendapatiku di sisinya? Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sakit, kita sentiasa berada dalam perhatian Allah. Bila kita diuji, kita sentiasa berada dalam pemerhatian Allah. Allah Ta'ala ingin melihat kesabaran kita. Bagi mereka yang sihat, bagi mereka yang berkemampuan, maka berkewajipan kepada mereka untuk menziarahi sahabat-sahabat yang kesakitan. Ini Allah Ta'ala ibaratkan seperti menziarahinya, menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sakit. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang berada dalam kesusahan, selama mana mereka mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, wahai anak Adam, Nabi menyambung lagi, wahai anak Adam, atas kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberiku makan, kata Allah. Pelik juga ya, Allah Ta'ala minta supaya diberi makan. Maka si hamba tadi berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu makan, sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si fulan meminta makan kepadamu, kata Allah. Tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si fulan meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau tahu jika engkau memberinya makan, nescaya engkau mendapatiku di sisinya? Begitu sekali tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini sangat menginsafkan kita. Kadang-kadang kita ambil berat, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadat-ibadat yang sunat, tapi kita terlupa kewajipan kita
perkara yang wajib, iaitu untuk membantu saudara kita yang dalam kesusahan dengan kemampuan yang kita ada. Kita berlumba-lumba dengan ibadah-ibadah yang sunat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita meninggalkan kewajipan kita sebagai khalifah, iaitu untuk memastikan makhluk-makhluk lain juga mendapat nikmat, rezeki, perkara-perkara yang perlu yang Allah Ta'ala rezekikan kepada, seperti mana yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan dirinya dengan orang yang sakit. Allah Ta'ala mengaitkan dirinya dengan mereka yang kelaparan. Jadi kalau kita misalnya lebih suka melakukan ibadah-ibadah sunnah, tetapi terlupa untuk memberi perhatian kepada perkara-perkara yang seperti ini, maka sama seperti kita mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita seimbang kewajipan kita sebagai hamba dan kewajipan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan sekadar seorang hamba, kita juga dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah. Apa beza antara hamba dan khalifah? Hamba ini lebih kepada hubungan kita dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala khalifah pula adalah hubungan kita dengan sesama makhluk, sesama manusia, alam sekitar, haiwan, dan makhluk-makhluk yang lain. Kewajipan kita dengan Allah dan kewajipan kita selaku khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala berfirman, menyebut lagi, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberiku minum. Allahu Akbar. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu minum, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Maka Allah Ta'ala menyebut, tidakkah engkau tahu bahawa hamba-Ku si fulan meminta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya minum? Tidakkah engkau tahu jika engkau memberinya minum, nescaya engkau mendapatiku di sisinya? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tengok tuan-tuan sekalian, 3 perkara asas kewajipan seorang Muslim, terutamanya kepada Muslim yang lain, iaitu yang pertama, bila sakit kita kena ziarah, bila kelaparan memerlukan bantuan, kita kena tolong. Apatah lagi ia melibatkan sesuatu yang asas, iaitu makanan dan minuman. Moga hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, memberi keinsafan kepada kita, mengubah cara kita melihat amal ibadat. Kadang-kadang hebat manusia ini beribadat kepada Allah, tetapi cukup sekadar hubungannya dengan Allah semata-mata. Kadang-kadang mengerjakan haji berkali-kali, tuan-tuan sekalian, bangun malam, berpuasa dan sebagainya, tetapi kadang-kadang melibatkan makhluk Allah, melibatkan manusia lain, melibatkan mereka-mereka yang meminta tolong, berkeperluan, kadang-kadang diabaikan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita rasa diri kita baik, untuk nak melihat cerminan kebaikan kita, untuk nak melihat sama ada kita ini lulus ataupun tidak lulus dalam amal kebaikan, kita bukan semestinya merasa seronok sendiri, merasa cukup dengan apa yang kita kerjakan, tetapi kita kena melihat model kita. Model kita iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah di segi ibadahnya dengan Allah, bagaimana Rasulullah dalam hubungannya dengan Allah, dan bagaimana pula hubungannya dengan manusia. Kedua-duanya sama naik, setara. Hubungan dengan Allah dijaga sehebat mungkin. Begitu pula dengan hubungan dengan manusia dijaga juga sehebat mungkin. Itu model kita, itu contoh kita dan teladan kita. Moga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini yang panjang, yang agak panjang ini memberi keinsafan kepada kita, dan seperti mana yang sebut tadi, mengubah cara kita melihat amal ibadat kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, antara cerita lain dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, katanya,
Orang yang murah hati adalah orang yang suka menderma dengan sesuatu kebaikan sebelum diminta. Ini yang terbaik. Kalau memberi apabila diminta, itu kebaikan juga. Kadang-kadang orang minta pun kita kadang-kadang susah nak memberi. Tetapi yang paling terbaik apabila kita memberi sebelum diminta. Maksudnya kita peka, kita ambil berat. Kita tidak sekadar mementingkan diri kita sendiri saja. Sambung lagi kata-kata daripada Hasan bin Ali ini. Suka memberi makan di mana-mana tempat sahaja dan sentiasa belas kasihan terhadap peminta sedekah dengan membelanjakan apa yang ada pada dirinya. Memberi, meminta orang yang meminta. Cuma kadang-kadang kita kena agak berhati-hatilah. Maksudnya, meminta ini, tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang meminta sedekah ini, dalam Quran disarankan untuk kita memberi. Tetapi biasanya seorang Muslim, dia tidak akan menjatuhkan maruahnya dengan meminta. Sebab itu berkewajipan kepada kita bila sahabat kita, mereka yang dalam kesusahan meminta untuk kita memberi. Namun ada golongan yang menjadikan meminta ini sebagai punca pencariannya, sebagai punca rezekinya. Ini amat tidak digalakkan oleh Islam. Sebab itu kita harus juga di samping kita bersifat pemurah, harus juga kita berhati-hati kerana ditakuti kita menggalakkan budaya meminta, budaya bermalas-malasan. Abdullah bin Ja'far berkata, tebarkanlah kebaikan itu di mana-mana saja, laksana langit menghujani bumi. Andai kata kebaikan itu sampai kepada seseorang yang mulia hatinya, maka sudah sememangnya mereka itu ahli yang patut menerima kebaikan itu. Alhamdulillah, sampai kepada target kita. Kepada sepatutnya harta kita jatuh. Tetapi sekiranya kebaikan itu sampai di tangan orang yang rendah budinya, misalnya saya sebut tadi, kita berhati-hati, dah berjaga-jaga dah, maksudnya ambil kira dah, maksudnya orang ini memang layak dan memerlukan, tetapi kita masih juga tertipu dan terpedaya, maka cukuplah, kata Abdullah bin Ja'far, anda menjadi ahli yang suka menebarkan kebaikan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun ringkas apa yang saya sampaikan pada kali ini, tetapi dia amat besar dan amat bermakna untuk menginsafkan kita, untuk kita menjadi hamba Allah yang memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain, terutamanya mereka-mereka yang memerlukan, mereka-mereka yang tidak bernasib baik, mereka-mereka yang memerlukan pertolongan kita. Moga perkongsian ringkas ini dapat membuka minda dan fikiran kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya semuanya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.